telah pun dicabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, semoga anda semua berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga anda sentiasa gembira, itulah harapan saya. Semoga anda juga mempunyai orang kata ilmu dalam menggarap di channel-channel YouTube. Ya. Hari ini apa cerita yang saya nak komen sedikit lah ya, berkenaan dengan beberapa YouTuber kita yang mana masing-masing mengeluarkan hujah masing-masing, namun demikian ianya agak tersasar di atas landasan yang anda ingin curahkan ya. Dan kita dapati bahawa satu channel yang banyak juga video-video beliau saya react, yakni channel Abdul Hadi Bertanya, sudah pun hilang dari radar. Tak tahu ke mana perginya channel ini. Ada foto dan video-videonya sudah hilang. Kalau kita cek di Social Blade, akaun dia masih ada, tapi tidak dapat dikesan dan tidak boleh anda nak tekan, nak buka, tak jumpa channel dia. Dan inilah mungkin beberapa sebab ya yang kita sendiri tidak ketahui di mana dan mengapa berlakunya perkara seperti itu. Dan pendapat saya yang secara peribadi, mungkin video-video beliau itu terlalu sensitif kepada umum dan disarankan untuk diturunkan, kerana banyak video-video beliau telah membuat komplain ke atas agensi-agensi agama federal dan juga agensi agama negeri seperti pejabat-pejabat mufti yang begitu lantang sekali beliau bersuara. Dan ini juga menimbulkan keraguan dan kemarahan masyarakat umum yang boleh menyebabkan berlakunya orang kata perkara yang tidak diingini. Maka seeloknya lah video-video seperti itu diturunkan daripada ditonton oleh masyarakat umum ya. Ya, semakin lama video itu berada di laman media sosial YouTube, semakin ramai orang akan menonton. Saya tengok pun ramai juga orang-orang yang tonton video-video seperti itu ya, video beliau itu, dan ini boleh menimbulkan banyak perkara-perkara yang tidak baik kepada kita semua. Sahabat-sahabat, dalam kita membicarakan berkaitan dengan orang kata fahaman dalam beragama ini, kita pun tidaklah boleh terlalu orang kata ekstrim ya dalam kita memperkatakan sesuatu. Dengan sebab itu saya selalu membuat react ke atas video beliau, yang mana supaya beliau berfikir dan berhati-hati dalam mengeluarkan hujah yang tidak sepatutnya beliau lontarkan. Contohnya tentang kemarin tentang Nur Muhammad contohnya, dan tentang akidah yang video terbaru beliau di mana beliau membuat live. Dan ini semua boleh menimbulkan keraguan ataupun menimbulkan satu syak prasangka masyarakat umum. Sebab setiap video yang kita muat naik di dalam YouTube, semua orang boleh tonton. Dan ini ialah yang boleh menimbulkan kepada kita permasalahan-permasalahan. Itu yang kita khawatir yang sebenarnya, sahabat-sahabat. Saya pada dasarnya saya berkata bahawa saya akan menentang dayah-dayah yang dikeluarkan ya, di mana video-video yang mengeluarkan dayah-dayah yang tidak sepatutnya dari segi bahasa, provokasi ke atas ulama-ulama, ke atas asatizah ya. Mereka boleh membuat orang kata apa, react ataupun membuat pertanyaan ke atas perkara-perkara yang mereka rasa
bercanggah dengan fahaman mereka, tetapi gunalah bahasa-bahasa yang lembut, bahasa-bahasa yang ilmiah, ya, yang mana video-video yang anda keluarkan itu apa orang kata boleh memberi orang kata keseronokan kepada penonton-penonton, untuk penonton lebih memahami mengapa mereka video pertanyaan seperti channel Abdul Hadi bertanya itu perlu bertanya kepada ustaz-ustaz tertentu, bukan dengan cara merendah-rendahkan, menghina, ya, ataupun dengan tonasi kemarahan yang tidak patut dilontarkan kepada ustaz-ustaz ataupun asatizah-asatizah yang kita tidak suka ataupun yang tidak bersehaluan dengan kita. Saya sememangnya menentang fahaman yang saya sebut selalu ialah fahaman Wahabi, dan cara penentangan saya adalah bukan sembrono. Saya meneliti banyak perkara, ya, yang mana yang saya sering sebutkan, fahaman Wahabi ini kemungkinan akan datang boleh memecah belahkan masyarakat. Dan sekarang ini pun kalau kita tengok banyak perbezaan yang kita nampak di antara fahaman yang dibawa ataupun amalan yang dibawa oleh amalan mazhab Imam Asy-Syafi'i dengan amalan-amalan yang dibawa oleh mereka yang menggelarkan kumpulan mereka itu adalah kumpulan salaf, yang mana mereka itu banyak mengkritik amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah yang bermazhab Syafi'i yang diamalkan sejak sekian lama. Tetapi saya lihat banyak video-video yang walaupun mereka mengkritik, namun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang begitu baik, dan terserah kepada kita untuk menerima atau tidak menerima. Dan saya sering menyatakan kepada anda bahawa saya menyanggah dan memberi maklumat kepada orang awam supaya berfikir lebih panjang lebar berkaitan perkara tersebut, di mana kita kena study juga, ya, sama ada apa yang dikatakan oleh satu kumpulan yang menggelar diri mereka Salafi ataupun diri mereka itu Wahabi itu benar-benar mengikut sunnah yang mana ianya perlu kita hentikan daripada membuat amalan tersebut, dan kita compare kedua-dua hujah yang diberikan oleh para ulama kita dan para ulama mereka, dan kita ambil satu pendekatan supaya kita lebih memahami dan kita amalkan. Dan saya nampak ada jugalah channel-channel yang begitu keras di dalam berhujah, yang mana boleh mengelirukan masyarakat. Jadi ini semua kita perlu elakkan, ya. Kita ini hidup dalam orang kata satu kiblat, ya, walaupun berbeza dari segi fahaman, pandangan dan amalan, kita masih lagi satu kiblat, ya. Kita masih lagi orang kata bersyahadah yang sama, ya, satu syahadah, dan tidak sepatutnya kita ini bergaduh antara satu sama lain. Sepatutnya kita mencari jalan bagaimana untuk merapatkan saf di antara kita semua, dan bagaimana untuk mencari kesepakatan, ya. Para ulama dan para ilmuwan diharapkan sangatlah mereka-mereka ini orang-orang yang ilmiah, orang-orang yang pandai dan mengaji begitu mendalam tentang agama Islam, yang mana kita orang awam ini mengharapkan sangat kepada mereka supaya memberi ilmu-ilmu kepada kita semua, dengan tidak orang kata melencongkan ilmu tersebut untuk kepentingan diri mereka sendiri, ya.
Ya, memang ada perbezaan. Kalau kita lihat, banyak perbezaan di antara kedua fahaman yang sekarang ini. Masing-masing ini menegak kefahaman, di mana pada kita ialah ahli sunnah wal jamaah yang kita katakan ini, yakni di seluruh Nusantara ini, sering saya katakan ianya bermazhab Imam Asy-Syafi'i dan berakidah Imam Abu Asam Asy'ari, Asy'ariyah, wal Maturidiyah ini dah sejak sekian lama. Dan apabila datang satu yang kita katakan satu pembaharuan lah, benda ini dah lama, yang sebenarnya 20 tahun lebih dah kot, sentiasa mengganggu gugat amalan-amalan yang dibawa oleh masyarakat kita di Nusantara ini. Namun demikian, kita kena tengok jugalah, saya tidak kata semuanya yang dilontarkan oleh pihak tersebut adalah salah, tetapi kita kena tengok juga kesepakatan ulama itu amat penting lah, kesepakatan antara anda itu amat penting. Dan baru-baru ini berlaku satu orang kata di negeri Perlis, di mana saya rasa macam perdebatan lah, ataupun satu perbincangan berkaitan dengan tarikat Naqsabandiyah Aliyah, yang di mana empat orang telah pergi ke Pejabat Mufti Negeri Perlis untuk membentangkan dan berbincang perkara tersebut. Ini kali kedua, di mana kali pertama yakni perdebatan ataupun musyawarah di antara Ustaz Salman Ali dan juga ARG yang diwakili oleh Ustaz Engku. Saya nampak perkara itu tidak selesai sampai sekarang, di mana selepas saja orang kata perbincangan ataupun musyawarah ataupun pembentangan tersebut, maka keluarlah di dalam media sosial pelbagai isu yang kadang pada saya ianya pelik, orang-orang yang ilmiah, yang begitu dihormati dan berpendidikan tinggi, yang kita sanjungi dan rakyat Malaysia semua sanjungi, boleh mengeluarkan perkara-perkara yang boleh memeningkan kepala masyarakat. Contohnya berkaitan dengan isu tawassul ataupun bukan tawassul, ini tabarruk, istighasah ni meminta pertolongan lah, lebih kurang. Dan perkara tersebut, apa yang saya tonton beberapa video daripada pihak kedua-dua belah pihak lah, selepas saja berlakunya pembentangan tersebut, sepatutnya pembentangan itu juga ialah satu pembentangan yang sulit di antara agensi kerajaan, pejabat mufti dan juga ahli panel yang hadir untuk membentangkan itu. Sepatutnya tidak perlu didedahkan kepada umum sebelum keputusan yang sebenar-benarnya dibuat oleh pejabat mufti. Tetapi beberapa jam selepas itu berlaku ceramah-ceramah dan react dalam video-video di YouTube tersebar luas. Dan yang paling menarik ialah berkaitan dengan cerita pokok ni. Bukan satu video saja, banyak video-video yang saya nampak tersebar di channel YouTube, yang mana bolehkah kita meminta pertolongan dengan pokok, beristighasah dengan pokok, kerana pokok itu sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya dapat juga, saya tonton juga video yang dibuat oleh Ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah, terutama sekali Ustaz Engku Fadil, yang menyatakan perkara tersebut sebenarnya dimulakan pertanyaan oleh pihak Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan apabila bertanya dan dijawab oleh pihak yang datang,
dengan jawapan yang begitu kalau ikut video tersebut begitu baik sekali, yang mana dalam kondisi yang mana dari segi hukumnya itu maknanya tidak memberi masalah, tetapi kenapa diperbesar-besarkan dan boleh membawa kepada ketertawaan kepada umum? Sepatutnya tidak disebarkan kepada umum perkara ini. Ya, saya malas komen lebih-lebih, tapi saya menyarankan pihak-pihak yang ilmiah itu, ya, sebab kami ni ialah orang awam, tidak sepatutnya anda memberi ceramah-ceramah di luar berkaitan perkara yang berlaku di dalam bagaimana ya, di dalam perbincangan berkenaan tarekat tersebut. Ya, tidak perlulah anda hebohkan kat luar sehingga hari ini dah tersebar luas dan masing-masing mengeluarkan video masing-masing, sehingga kan orang awam seperti saya ini terpinga-pinga, ya, terpinga-pinga. Tapi alhamdulillah, saya lihat jawapan daripada Ustazku Fadil begitu smart sekali dan begitu bijak sekali. Beliau mengolahkan jawapan-jawapan kepada umum dengan membuat perbandingan-perbandingan yang baik, dan anda boleh menonton kedua-dua video tersebut, sama ada dari pihak Pejabat Mufti Negeri Perlis dan juga video daripada Ustazku, ya, supaya kita orang awam lebih faham, ya, lebih faham apa permasalahan yang sebenarnya mereka ini, ya, apa permasalahan yang perlu kita sendiri fikirkan, dan kita tidak mau ada berlakunya pertelagahan ataupun percanggahan antara dua pihak ini, yang mana yang matlamat yang sebenarnya sepatutnya ialah mencari kata sepakat, ya, mencari kata sepakat, bukan sengaja mempersenda-sendakan, mempermainkan pihak-pihak yang satu lagi, ya, kedua-dua belah pihak. Tetapi saya nampak benda ini makin hari makin bercelaru, kan. Dan kalau kita lihat dulu berkaitan dengan perdebatan antara Ustaz Engku dan Ustaz Salman Ali, ya, itu pun pelbagai isu timbul dan macam-macam kritikan daripada pihak sebelah sana, yakni pihak Negeri Perlis, dengan video-video yang dikeluarkan juga banyak, ya, step by step, dan juga dari pihak ARG juga membuat defend dan bagi supaya memberi pencerahan kepada umum, ya, supaya masyarakat di luar sana tidak begitu, orang kata, tidak kelirulah ke atas apa yang dibincangkan di dalam debat tersebut. Kerana debat tersebut, kalau tak salah saya, ialah dipancarkan secara live kok pada waktu itu. Dan ini yang kedua ni pun, walaupun perkara itu dianggap sulit, tetapi keluar juga dalam ceramah-ceramah, ya. Ini yang tidak sepatutnya berlaku, begitulah. Anda semua, wahai para ilmuwan agama, anda semua sepatutnya mencari kaedah bagaimana untuk menyatupadukan ummah di Nusantara ini, khasnya di Malaysia ini, bukan mencari jalan untuk memecah belahkan masyarakat dengan cara anda sendiri yang membolehkan kita masyarakat ini menjadi keliru dan mungkin boleh berpecah-pecah, ya, dengan mengikut firqah-firqah yang berbeza. Barangkali mungkin pada masa-masa akan datang, kita tak tahu. Jadi inilah harapan saya, ya, para ilmuwan agama, kita minta tolonglah, ya, kita minta tolong kepada anda semua supaya lebih profesional di dalam memberi ceramah-ceramah kepada umum, yang mana masyarakat di luar sana, ya, saya juga orang awam yang dahagakan ilmu agama, yang sedang sentiasa mencari menambah ilmu setiap hari,
dan YouTube juga adalah salah satu saluran untuk kita mendapatkan ilmu-ilmu agama di dalamnya, dan termasuk juga media-media sosial yang lain. Dan jika anda sentiasa bertelagah antara satu sama lain, maka pihak orang awam ini dia banyak level-level ilmu dia ya, tidak sama, dan kita khawatir ada juga orang-orang ni dia ikut sembrono ya, dan dia ada juga orang yang ikut populariti seseorang ustaz tersebut yang ya bukan sebenarnya sebenar-benar mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang kita takut ya, yang kita takut. So carilah titik kesepakatan antara anda semua, barulah anda sebarkan kepada umum. Sering saya beritahu setiap masa, setiap kali saya membuat video, cari dulu kata sepakat dan sebarkan kepada umum. Itu yang lebih baik ya, daripada kita saling menunding jari kepada orang-orang tertentu yang masing-masing nak menunjukkan taring dan belang ya, sehingga kan masyarakat yang dahagakan ilmu ini terpinga-pinga, tercari-cari yang mana satu nak ikut ni ya, yang mana satu yang kita perlu ikut. Dan contohnya sekarang ini ramai ya, majoritinya di Nusantara, di Malaysia khasnya ini bermazhab Imam Asy-Syafi'i, dan akidahnya ialah Asy'ari wal Maturidiyah ya, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan ustaz-ustaz sepatutnya memberi penerangan dengan jelas apa itu amalan-amalan yang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan juga amalan kita berakidah dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah ini secara orang kata mudah bagi kita orang awam untuk kita nak memahami. Dan mengapa pula ya ada satu golongan yang menyatakan membawa pembaharuan di dalam beragama, yang mana menuduh satu pihak yang kita amalkan sekarang ini banyak membuat bid'ah ya. Jadi cari kesepakatan apakah yang dikatakan bid'ah yang disebut itu yang membawa kepada kesesatan ya. Dan apabila saya tengok juga 6 tahun dulu pun ada dah perdebatan ataupun muzakarah berkaitan dengan isu bid'ah ini ya, tetapi sampai hari ini juga masih tidak ada kata sepakat. Dan juga hal ini mungkinlah ya satu ideologi yang dibawa oleh satu golongan ini, yang mana golongan ini yang mengatakan untuk menghapuskan bid'ah yang dibawa oleh yang diamalkan oleh orang-orang di Nusantara ini. Mungkin mereka ini sebenarnya telah ingin dan memang telah pun membawa satu fahaman yang agak berbeza ya, untuk menerapkan kepada masyarakat umum. Mungkin saya kata mungkin ya, saya tidak menuduh, sebab kami ni orang awam. Kami ni tidaklah orang kata mempelajari agama secara khusus seperti anda sehingga ke level PhD, sehingga ke level profesor ya. Dan sepatutnya anda itu semua boleh duduk semeja bersama-sama dengan ustaz-ustaz yang anda rasa perlu berbincang, seperti dengan Ustaz Muaizat, Ustaz Azhar Idrus yang saya sebutkan, dan Ustaz Engku Fadil, dan ramai lagi Ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah ya, Ustaz yang Kedah itu, yang sentiasa menentang fahaman Wahabi. Dan saya memang agak keliru juga ya, agak keliru. Banyak isu-isu yang timbul akhir-akhir ini yang menyebabkan masyarakat di luar sana keliru dengan video-video yang diceramahkan oleh ustaz-ustaz ya, seolah-olah ada
dua golongan yang berbeza ya. Contohnya kalau kita lihat dalam channel Pro Media Charity, di mereka hanya channel itu hanya menyiarkan ustaz-ustaz pilihan mereka saja, pilihan channel tersebut saja, dan tidak menyiarkan ceramah-ceramah ustaz-ustaz daripada yang kita sebut ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka juga mengaku dan mereka adalah ustaz ahli sunnah wal jamaah, tapi yang mana satu yang sebenarnya yang perlu kita ikut? Inilah yang memeningkan kepala kita. Dan apapun, saya tetap dengan pendirian saya, walaupun kalau kita lihat beberapa channel sudah hilang dari radar. Dan saya akan sentiasa untuk memberi penerangan kepada anda semua, orang awam, saya orang awam, supaya anda mudah memahami, walaupun saya bukan ustaz ya, tetapi berdasarkan kepada hujah-hujah yang diberikan oleh pihak ahli sunnah wal jamaah dan hujah yang diberikan oleh ustaz yang mereka kata ustaz sunnah itu, dan saya akan huraikan supaya orang awam di luar sana lebih faham dengan bahasa yang mudah, dengan kaedah yang mudah ya. Dan saya harap anda semua boleh menyokong channel saya, dan saya akan membuat react kepada channel-channel yang membuat provokasi lah ke atas channel-channel ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Itu sudah tentu supaya masyarakat tidak terpengaruh ya. Ini adalah apa yang saya feel di dalam jiwa saya. Dan seperkara lagi berkaitan dengan ada channel-channel yang channel-channel yang menyerang ya, menghina, mengutuk, itu kita abaikan saja. Dan kita anggap admin channel tersebut gila saja ya, yang menyerang peribadi-peribadi YouTubers ya. So kita anggap dia gila ya. Kita tidak perlu ambil pot lah. Dan saya harap anda juga memberi komen-komen yang baik di dalam channel saya, menyokong saya di dalam berkarya untuk memberi, orang kata, sedikit ilmu. Dan saya juga mencari ilmu daripada media sosial dan juga bertalaki dengan guru-guru saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan saya, supaya saya tidak tersasar daripada tujuan asal ya. Tujuan asal saya membuat video-video di channel YouTube ini. Berilah komen-komen yang baik, dan berilah cadangan-cadangan yang baik kepada saya untuk saya perbaiki ya, untuk saya perbaiki dalam saya membuat video-video pada masa-masa akan datang. Itulah harapan saya. Semoga anda semua mendapat manfaat ke atas apa yang saya akan luahkan di dalam channel YouTube ya. Itu harapan saya kepada anda semua. Dan jangan lupa juga subscribe channel saya, supaya saya lebih bersemangat, dan supaya sebaran video saya ini lebih meluas. Dan insyaAllah video-video saya pada masa-masa akan datang saya bagikan kepada dua slot ataupun dua bahagian ya, yang mana satu celoteh, dan satu bahagian lagi ialah saya orang kata memberi, orang kata macam ceramah lah, tetapi ceramah tu tak layak kan. Kita beri satu, orang kata, huraian ilmu secara mudah daripada orang awam seperti saya ini ya, supaya sama-sama untuk mendapat manfaat, dan saya juga dapat ilmu dan anda juga dapat ilmu. Sedikit sebanyak boleh orang kata menambahkan ilmu pengetahuan di dalam jiwa kita. Itulah harapan saya. Okey, sahabat-sahabat, setakat itu saja dulu dalam video kali ini. Dan ya, itu saja. Dan insyaAllah dalam video-video akan datang saya akan lebih prepare untuk
anda semua, dan saya bercadang juga untuk membuat live stream, live stream supaya memudahkan anda memberi respon secara cepat kepada saya. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.